So CBM Norsida hari ini akan berkongsi dengan kita tentang pembelian online ya, bagaimana Norsida berjaya ya memberikan sedikit sebanyak kisah kejayaannya dalam talian dalam pembelian online. Sebab Puan Norsida, CBM Puan Norsida telah berjaya membuat 80 total salesnya secara online. Dipersilakan Puan CBM Norsida. CBM Norsida ada tak hari ini? Ada tak kat sini? CBM Norsida dipersilakan. Dipersilakan, ada tak ke sini sekarang? Okey, dipersilakan. Hello, Assalamualaikum. Okay, good. Okay. Okay. Assalamualaikum. Saya bersiaran daripada Johor, dari selatan. Okey, daripada Nusa Idaman. Saya harap petang ni happy lah dengan kelas online kita. Okey, apa yang saya nak sharing pada hari ni, okey, saya percaya semua tahu saya buat business forever ni hanyalah secara part time. Okey. Bila berlaku PKP ni, bila berlaku PKP ni saya buat full time pula forever. Yang selalunya saya buat forever, habis sekolah baru saya buat belian dan sebagainya. Untuk bisnes saya sebelum ni 80% saya buat online, kemudian 20% offline lah. Okey, jadi apabila berlaku PKP ni saya rasa tak ada masalah sangat untuk saya sebab saya memang dah biasa dengan online. Okey, jadi apa yang saya nak sharing pada hari ni, okey, bila berlaku PKP ni, saya cakap tadi saya buat bisnes secara full time pula. Balik bangun tidur, solat tu, lepas sarapan dah boleh buat belian. Okey, jadi macam mana, macam mana kita nak buat sale kita terus berjaya. Okey. Jadi apa yang kita perlu bersedia, macam saya percayalah, saya pun masa minggu pertama masa buat berlaku PKP ni macam down jugalah. Lepas tu kita cakap pada diri kita sendiri, kita tak boleh jadi macam ni, kita kena fokus sebab apa yang berlaku ni, COVID-19 ni kita tak boleh buat apa. Kita hanya kena ikut je apa yang kerajaan kata, kita kena stay at home semua, kita stay at home. Kemudian yang kita kena lakukan adalah kita kena fokus balik apa yang kita boleh buat. Okey, semasa dalam PKP ni, apa yang kita boleh buat? Kita masih boleh lagi membeli, betul tak? Kan kita masih boleh lagi membeli. Jadi kita kena buat sharing lah sebab ya Allah, kalau kita tak ambil peluang sekarang ni kalau kita PM je kita punya customer, kita PM sahaja kita punya downline kita sama ada yang baru ke yang lama ke yang tak pernah kita message, kita tanya nak tak beli vitamin C, hampir macam saya sendiri hampir 70% ke 80% ahli saya yang saya PM mereka secara WhatsApp dan sebagainya personal, mereka kata nak beli vitamin C. Okay, jadi kalau kita tak ambil peluang masa ni kita sangat rugilah sebab produk kita ni memang sangat kata hot lah dia punya sambutan sekarang ni Jadi semua yang kita yang berada di sini, sama ada yang user ke atau yang business, kita kena ambil peluang ni. Jangan kita pun jadi lockdown untuk diri sendiri, terkurung sampai tak tahu nak buat apa. Fokus balik. Kembali balik kepada forever. Sebelum ni kita memang buat forever, kembali balik macam mana? Kalau kita tak boleh nak keluar rumah, tapi kita masih boleh lagi merayau-rayau satu dunia. Betul tak? Okey, kita boleh merayau-rayau satu dunia, kita boleh pergi negara luar, kita boleh guna internet, macam-macam kita boleh. Jadi dan hari ini kita tengok orang dekat Malaysia ni ataupun kat dunia ni semua fokus kepada internet ataupun
kejap-kejap tengok online, kejap-kejap tengok macam-macam dia tengok. Jadi kita kena guna kesempatan yang orang selalu berada di alam maya ni, kita ambil peluang untuk sharing. Jangan kita pula jadi down, kita lock kita punya, hanya kita baca orang punya cerita, baca cerita ni, kita tidak bertindak pun. Okey? Jadi apa yang saya buat selepas 1 minggu tu, saya pun macam lockdown dia punya sendirilah. Okey, saya fokus balik. Jadi kita tahu bila ada yang selalu tanya saya, Sida macam mana bila HQ nak post, Dia orang fokus kepada bila HQ nak post. Jadi mereka tak buat sale kat situ. Saya cakap rugi kita fokus kepada bila HQ nak post. Tapi baik kita fokus kepada kita ambil order. Nak post atau tak, jangan kita fikir. Sebab itu bukan kerja kita. Itu adalah kerja pihak HQ. Mereka yang akan uruskan order kita. Kita cakap kita doa semoga kita boleh post dengan cepat. Tu je. Kalau kita tak membeli sekarang, mungkin vitamin C akan habis. Kalau nak tunggu buka baru kita nak mula beli, masa tu mungkin hari pertama buka center penuh berebut-rebut. Kalau macam saya, memang saya tak dapat lah. Sebab saya kerja pagi tak dapat produk. Jadi saya selalu pesan ke anak buah saya, grup saya, kita mesti order sekarang supaya produk tu kita dapat. Okey, dapat kat situ Okey, jadi selain daripada tu, beberapa step yang kita kena ingatlah, kita kena buat adalah bila kita berada dalam keadaan situasi macam ni, kita jangan cepat give up lah dan sebagainya. Sebab kita punya lockdown ni tak lama dan kita tengok pada hari ini macam masa minggu pertama, masa saya awal-awal tu kita nak minta password dia lambat, tapi pada minggu ni bila kita minta password tak sampai 10 minit pun dah dapat password Okey, apa yang saya buat? Kadang-kadang ahli kita ni, kita tahulah ada yang ada internet, ada yang pandai sangat internet, ada yang tak tahu, ada yang tak ada line dan sebagainya. Tapi kita PM dia nak produk. Jadi macam mana kita nak buat? Okey? Jadi kalau keadaan macam tu, kita akan minta dia punya data, minta nama, minta ID, minta nombor telefon dan email. Apa yang saya buatlah dalam grup saya, saya kumpulkan nama tu, saya hantar dekat email HQ. Sebab kita nak tunggu diorang kata nak produk, tapi diorang kadang-kadang bertindaknya tak. Sebab sibuk lah masing-masing dengan menu-menu musim PKP kan, gaji-gaji memasak semuanya sibuk, sempat. Jadi kita kena ambil peluang ni, kita kumpulkan maklumat tu, data-data semua, kita send pada email. Nanti saya akan ajarlah apa step pertama yang saya buat bersama dengan grup saya, ada sedikit slide lah nanti. Okey, jadi bila kita kumpul maklumat tu tadi, kita send dekat HQ akan segera bagi kita password. Okey, apa yang saya buat pertama sekali, bila kita dah dapat password dengan ID, saya cakap kat dia, kalau dia boleh beli sendiri, dia beli sendiri. Dia buka website, dia beli sendiri. Itu orang yang dah pandai, tak ada masalah. Dia ada Maybank to you, dia ada kad kredit, dia pandai buat sendiri. Kalau dia tak ada, semua tu tak ada, tapi dia pandai bank masukkan duit kat kita, apa yang kita nak buat? Kita tolong dia. Kadang-kadang kawasan kampung nak buka website pun tak boleh, tak pandai. Customer kita ada yang muda, ada yang tua. Jadi apa yang kita nak buat dengan dia macam ni, kita tolong belikan. Buka website dia, dapat password tadi, kita belikan, kita bagi tahu sekian harga. Mereka pun bayar duit kat kita. Selepas saya mula bertindak macam tu, saya mula dapatkan ID, dapatkan password. Saya dah nampak sisi saya yang daripada seminggu, sel saya yang seminggu pertama tu tak bergerak, dah mula jadi 10 sisi, 15 sisi, dari sehari ke sehari dah mula naik dah, meningkat. Alhamdulillah. Dan kebanyakan anak buah saya pun, manager, leader saya, supervisor, VIP pun, saya tengok sel mereka semuanya sudah naik lah. Yang penting sekarang kita, siapa yang sebagai CDM ke, sebagai manager ke, kita kena ajar step by step.
Kalau kita pandai, tak semestinya orang bawah kita pandai macam kita. Kita kena ajar dari satu persatu. Okey, tadi awal-awal tadi HQ dah bagi dia punya video sikit, dia bagi video. Jadi saya nak tambah sikit je lagi untuk step yang sangat penting ni yang ramai tak boleh nak pergi kat sini. Saya minta tolong show video saya. Video pula. So saya punya slide ada tak? Slide saya ada tak? Kami ada slide. Boleh send buka slide saya tak? Boleh. Okey, ada tak? Mana tak nampak. Okey, ini adalah apa yang saya buat. Ini step pertama lah. Step pertama, first kali dekat sini ada beberapa langkah yang awal. Kita nampak benda ni remeh. Nampak macam simple, tapi sebenarnya kalau kita tak buat benda ni, kita tak boleh pergi seterusnya. Okey, pada next dia punya slide. Sebab tak semua ahli kita ni pandai buat macam kita. Kan ada yang memang orang yang tua, orang yang biasa. Okey, kita ada ada beberapa langkah. Pertama sekali nak dapat nombor ahli dan password. Kita first kali kita kena dapat. Kalau kita ada password, kita senang nak buka website ni. Sebab sekarang ni kita hanya boleh beli melalui website. Jadi first kali tindakan kita adalah kita dapat ni. Ada 5 sebenarnya cara kita nak dapatkan password ni. Pertama, kita semak yang satu. Satu, kita semak kita punya surat yang HQ hantar. Yang kedua, kita semak email. Dekat email tu ada juga ID dia, password. Yang ketiga, dua-dua ni sebab dah join ahli lama sangat kan. Dah lama join, jadi kita pergi step yang ketiga. Kita telefon customer service minta password. Semuanya cepat saja. Okey, yang keempat, tak dapat juga telefon engage dan sebagainya. Kita buat secara email. Kita hantar email kepada HQ. Yang ni kalau kita, macam saya banyak buat yang cara yang keempat lah. Saya kumpul list orang-orang yang nak beli tu, saya PM, nak beli tak. Dia bagi tahu, dia kata nak beli vitamin C semua. Kemudian dia bagi maklumat, kita pun hantar dekat email yang kemudian HQ akan balas dekat orang tu lah yang nak beli tu. Okey, jadi dia akan bagi kita yang password dia, kita tolong buatkan kalau dia tak boleh beli sendiri. Kalau dia boleh beli sendiri, alhamdulillah lagi mudah lah. Sebab sebenarnya ahli saya dah membeli guna website ni dah ramai dah sebelum PKP ni pun setiap bulan ada yang membeli guna website. Jadi tak ada masalah lah bagi sebahagian daripada ahli grup saya. Okay, yang terakhir sekali kita boleh hantar kepada nombor WhatsApp yang HQ bagilah pada kita. Okay, next slide. Okay, next slide dah tak? Slide yang seterusnya. Okay, kemudian langkah kedua, kita kena bagi tahu juga macam mana nak cari website tadi. Dah cari website, kemudian kita buka, kita klik link semua, masuk ID, masuk. Sebenarnya ada ahli kita ni yang kita kena ajar satu-satu. Macam jadi cikgu betul kena ajar satu-satu kan. Ada yang pandai kita tak payah ajar, kita cakap je dia dah. Tapi ada yang pandai dengan yang tak pandai ni, sebenarnya ramai yang tak pandai ni. Yang tak pandai ni yang kita kena tolong satu-satu. Okay, next slide. Nak habis dah ni. Next slide yang seterusnya. Langkah ketiga. Okay, ni satu lagi bermasalah. Memang nampak benda ni simple, tapi bila dia dah dapat password baru, langkah yang seterusnya dia kena buat adalah dia kena tukar password tu. Tukar password ni pun ramai yang bermasalah juga. Dia tukar tak dapat sampai 3, 4 kali, 5 kali reset. Okay, jadi saya bagi guideline macam ni. Nak tukar password mesti ada semua ni lah. Ada nama, huruf kecil. Benda ni simple je, tapi ada juga yang tak boleh buat. Okay, next slide. Langkah keempat. Okay, langkah keempat kita pun mula layari, ikut je yang apa HQ buat dan seterusnya.
Dan bermasalah sekali adalah pada bayaran. Kalau yang pakai kad kredit tu tak ada masalah. Yang berlaku pada ahli saya, dia ingat dia beli dekat website kita ni macam dekat Lazada kan, beli dah settle tak payah bayar. Dia ingatkan HQ auto ambil duit kan, tapi tak sebenarnya. Kita kena keluar daripada, kita kena buka satu website baru, iaitu contohnya buka Maybank to You. Kita pergi kat situ, kita buat transfer guna JomPay ataupun online transfer macam biasa. Dan akhir sekali kita akan keluar bahagian pay and finish tu dah selesai. Dan yang terakhir, jangan terlupa langkah yang kelima. Okey, langkah yang kelima. Langkah yang kelima. Yang terakhir ni sangat penting. Tadi semua penting-penting, yang ni sangat penting. Ini adalah bukti bahawa kita dah buat bayaran. Yang ni pun, ini saya cerita yang berlaku dalam grup saya lah. Sebab mereka dah ramai ambil order semua. Dia mengadu kat saya, dan saya cakap, okey, yang last kali step yang terakhir mesti email untuk HQ tahu yang kita dah bayar. Apa yang kita nak kena email? Invoice dengan salinan resit bank dan JomPay itulah. Okey, ada lagi tak? Yang rasanya dah habis. Cuba tengok slide seterusnya. Okey, habis. Tahniah semua dah berjaya. Nampak macam simple 5 langkah ni. Tapi ini kalau kita tak mula ni, buat kita tak akan pergi ke mana-mana. Saya percaya walau apa pun cabaran dekat Forever ni, kita boleh berjaya. Yang penting fokus kepada apa yang kita boleh buat. Jangan fokus kepada apa yang tak elok, yang negatif yang ada di luar sana. Okey, bye. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih semua. Okey. Terima kasih CBM Puan Norsida. Sangat detail penerangan daripada beliau. Okey.